warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah sebelum itu tuan-tuan, alhamdulillah untuk kitab yang minggu depan saya dah beli kitabnya. Surau tak payah risaulah, ada orang sponsor. Jadi saya jemput Tuan Haji Syafiq untuk menyampaikan pada pengurusi surau. Ni ambil gambar sikit sekejap. Boleh mencimpan. Kitabnya ada 30, tapi saya ambil satu lah. Dari 29. Dah takut kalau pakai saya punya dia lain cetakan kan, takut muka surat lari. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita buka muka surat 87, iaitu beriman dengan para nabi dan malaikat. Wa tu'minu bil malaikati wan nabiyyina wal kutubil wal kutubil munazzalah alal mursalin. Wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin. Wa nu'minu bil malaikah, dan kami beriman dengan adanya malaikat. Wan nabiyyin, dan beriman dengan nabi-nabi. Wal kutubil munazzalati, dan kitab-kitab yang diturunkan alal mursalin, kepada para rasul. Wa nashhadu, dan kami bersaksi, annahum kanu, bahwasanya mereka semua, iaitu nabi-nabi dan rasul-rasul, alal haqqil mubin, atas kebenaran yang terang, jelas, nyata. Wa nu'minu bil malaikah, kita beriman dengan adanya malaikat. Sebab apa kita beriman dengan adanya malaikat? Daripada mana kita tahu adanya malaikat? Sebab kita tak nampak malaikat. Malaikat termasuk dalam perkara ghaibiyat atau perkara-perkara ghaib.
tak ada siapa pun yang boleh mendakwa dia nampak malaikat, walau dipercayai macam mana sekalipun dia orang paling jujur dalam kampung ni. Tiba-tiba dia ngaku dia berjumpa dengan malaikat, maka dia tidak boleh dipercayai kerana tidak ada pengesahan yang dia jumpa tu benar-benar malaikat ataupun tidak. Satu. Yang kedua, setakat yang kita ketahui berdasarkan kepada nas-nas. Nanti kita tengok tuan-tuan, kepercayaan kepada malaikat ni dia mesti berdasarkan kepada nas, iaitu pertama Al-Quran. Al-Quran ada sebut tentang malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan malaikat. Allah menerangkan malaikat, dan dalam Quran juga diterangkan bahawa malaikat itu dicipta daripada nur ataupun daripada cahaya. Cahaya ni adalah jisim yang tersangat halus. Ni macam yang kita nampak ni. Ni cahaya ni. Dan cahaya juga antara objek yang setakat ini diketahui paling laju dia punya pergerakan. Sebab tu kalau kita buka torchlight tuan-tuan, buka sini, buka je tup dia sampai sana dah. Maknanya terlalu laju. Itu cahaya. Sebab itu ukuran di angkasa lepas yang terlalu luas tuan-tuan, saintis menggunakan ukuran kelajuan cahaya. Berapa jarak di antara galaksi Bima Sakti, kita punya galaksi ni, Milky Way, ke galaksi Andromeda sebagai contoh. Dia tak boleh ukur pakai kilometer lagi dah. Kalau ukur pakai kilometer tuan-tuan, tak cukup kalkulator. Dia kena ukur guna tahun cahaya. Berapa tahun cahaya? Maknanya walaupun cahaya ni laju tuan-tuan, paling laju, tapi kalau dalam jarak yang terlalu jauh, mengambil masa nak sampai. Sebab tu diukur dengan melalui tahun cahaya. Berapa tahun cahaya? Satu tahun cahaya berapa puluh ribu kilometer, bagi contoh. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau mengikut ukuran cahaya tuan-tuan, kelajuan cahaya lebih kurang 0. berapa saat, berdebuk sampai dah. Itu kalau kita kaitkan dengan kisah Isra' dan Mi'raj. Jadi malaikat ni tuan-tuan, macam mana kita nak tahu apa sahaja pasal malaikat? Sama ada rupa bentuk malaikat, sama ada penciptaan malaikat, nama-nama malaikat, bagaimana kisah-kisah berkaitan dengan malaikat. Tak ada satu sumber pun yang boleh dipercayai melainkan dua, iaitu Al-Quran satu, yang kedua hadis. Dan hadis itu pun mestilah hadis yang sahih, sabit datang daripada Nabi SAW. Sebab Nabi bila cerita, dia berdasarkan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis dhaif tak boleh pakai dalam hal-hal yang berkaitan dengan ghaibiyat tuan. Sebab dia benda ghaib, dia mesti kena dapat sumbernya daripada sumber yang betul dan sahih. Pasti sabit daripada Nabi. Macam Quran tu memang sabit, ada dicatatkan di dalam mushaf tentang malaikat ni. Setakat yang kita tahu tuan-tuan, manusia biasa selepas daripada Nabi SAW tak ada yang bertemu dengan malaikat. Hatta para sahabat ridwanullahu alaihim, sahabat Nabi, selepas daripada kematian Nabi, tak ada satu riwayat pun daripada mereka yang mereka ni berjumpa dengan malaikat. Wallahu a'lam kalau ada.
dengan keterbatasan ilmu kita. Mungkin ada, wallahu alam, tapi setakat yang kita tahu tak ada. Cuma yang ada tuan-tuan, riwayat-riwayat daripada Syiah yang mengatakan malaikat berjumpa dengan Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW selepas kewafatan Nabi untuk menghiburkan Fatimah, yang kemudian membeber-beber dengan ceritanya sampai kepada Mushaf Fatimah dan sebagainya. Sahabat nampak malaikat tuan-tuan ketika zaman Nabi SAW dalam bentuk rupa manusia. Seorang manusia yang handsome, yang pakaiannya bersih, mukanya bersih, tak nampak macam orang yang bermusafir jauh. Satu hari datang ke majlis Rasulullah, datang-datang terus duduk sebelah Nabi sampai bertemu kepala lutut. Terus dia tanya direct kepada Nabi, mahwal Islam, apa itu Islam? Lalu Nabi pun terangkanlah, Islam tu yang rukun Islam. Tu hadis sahih mutawatir. Malaikat datang dalam rupa bentuk manusia. Itu ada hadisnya yang sahih. Tapi malaikat dalam rupa bentuk seperti yang digambarkan berkepak dan sebagainya tuan-tuan, setakat yang kita tahu tak ada lagi riwayat-riwayat yang sahabat nampak macam itu. Bahkan Nabi nampak dalam rupa sebenarnya pun mungkin sekali dua sahaja, sebagaimana yang ada diriwayatkan di dalam surah An-Najm dan juga beberapa hadis Nabi SAW. Sama dengan setan, iblis yang ditangkap oleh Abi Hurairah ketika nak mencuri gandum yang disimpan di gedung simpanan zakat pada zaman Nabi. Dia tak rupa iblis yang sebenar. Dia menjelma dalam bentuk seorang tua yang ditangkap oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang kemudian dilaporkan kepada Nabi. Ini pun hadis yang sahih. Itu ya. Jadi kalau siapa zaman lepas Nabi wafat tuan-tuan, tiba-tiba ngaku jumpa malaikat tuan-tuan, tak payah percaya dah tuan-tuan, itu semua lebong kan. Mustahil tak kalau iblis menjelma menjadi satu rupa, berkepak, ngaku aku malaikat? Tak mustahil tuan-tuan. Tak ada boleh siapa, tak ada siapa sahkan. Minta kat pengenalan dia, betul malaikat? IC surat beranak. Kita manusia ni tuan-tuan, yang ada IC boleh jadi IC palsu. Pasport pun boleh pasport palsu tuan-tuan. Lagilah benda-benda gaib macam tu tuan-tuan. Itu tuan-tuan, dia kena dua sumber, Quran dan hadis yang sahih tentang malaikat. Sebab tu hadis-hadis yang tidak sahih, yang dhaif tuan-tuan, sebab ada dhaif ni adalah hadis yang berdasarkan kepada sangkaan sahaja. Hadis sahih berdasarkan kepada kepastian, yakin bahawa ini datang daripada Nabi. Itu besok kita belajarlah kitab tu, apa syarat-syarat hadis sahih dan sebagainya. Itu malaikat tuan-tuan. Jadi semua orang Islam mesti beriman dengan malaikat, sebagaimana malaikat bertanya kepada Nabi, ma huwal iman, apa itu iman? Lalu Nabi menyebut, antu'minu billah wa malaikatihi, kamu beriman kepada Allah dan juga malaikat-malaikatnya. Bukan beriman kepada malaikat tu sampai ke peringkat menyembah malaikat tuan-tuan. Dijadikan malaikat tu sebagai punca kepada pengabdian. Tak betul juga tuan-tuan. Sebab dia makhluk. Malaikat tetap makhluk. Dia hanya menerima arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata Allah menghendaki, mengizinkan malaikat untuk memberi pertolongan kepada kita,
Dia akan bagi pertolongan kepada kita atas arahan Allah. Bukan arahan kita duk menyuruh-nyuruh, ya Jibril, ya Jibril. Tak ada. Itu malaikat. Yang keduanya, kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya bukan Ahlussunnah wal Jamaahnya, seluruh umat Islam tuan-tuan beriman dengan nabi-nabi. Pengarang kitab ni dia pandai tuan-tuan. Dia sebut wan nabiyyin wal kutubil munazzalati 'alal mursalin. Kenapa dia tak sebut munazzalati 'alal nabiyyin? Sebab nabi dengan rasul ada beza. Nabi ialah orang yang diberikan wahyu tetapi tidak diberi tanggungjawab untuk menyebarkan wahyu tersebut. Dia pakai sendiri. Allah Ta'ala berikan kepada dia wahyu. Wahyunya untuk diri sendiri, untuk amal diri sendiri je. Sedangkan Rasul, dia seorang Nabi yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diberi tanggungjawab untuk menyebarkan wahyu tersebut kepada manusia mengikut zaman masing-masing. Itu beza di antara Nabi dengan Rasul. Setiap Nabi tidak semestinya Rasul, tapi setiap Rasul mesti dia Nabi. Sebab tu siapa mendakwa dia menjadi Rasul tapi tak jadi Nabi, ini pun lebong. Macam Rashad Khalifah, dah mati pun orangnya, dia mengaku dia menjadi Rasul, Rasul kod 19. Sebab dia kata, saya adalah Rasul sebab saya menyampaikan risalah Al-Quran. Rasul lah. Saya pun Rasul lah sebab saya menyampaikan risalah agama ni, maka saya Rasul. Saya bukan Nabi. Sama dengan dakwaan orang yang mengaku menjadi Rasul palsu. Dia kata dalam Quran disebut Nabi Muhammad tu sebagai khatamun nubuwah, penutup nabi-nabi. Dia tutup nabi je, bukan tutup Rasul. Rasul tak tertutup. Selepas Nabi Muhammad akan ada Rasul. Tapi nampak tak betapa kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ayat. Dia tak guna ayat penutup rasul-rasul, tapi digunakan penutup nabi-nabi. Sebab setiap rasul mesti dia nabi. Jadi bila tutup nabi, automatik rasul tak ada. Dah tutup. Itu tingginya kesenian Al-Quran, tuan-tuan. Kesusastraan dalam Al-Quran. Dia punya bahasanya tinggi, tuan-tuan. Kadang-kadang, tuan-tuan, kalau kita baca Quran, tuan-tuan, dia satu ayat je. Tapi ayat tu dia memberikan maksud kepada 3 atau 4 perkara. Ibarat baling sebiji batu 5 ekor burung mati. Itu kehebatan ayat-ayat Quran, tuan-tuan. Jadi kita kena beriman kepada nabi-nabi. Kita beriman bahawa ada manusia yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi. Kita kena percaya adanya manusia yang menjadi nabi dan juga rasul. Berapa orang nabi? Ada hadis kata 250,000. Ada hadis lain kata sekian-sekian ribu. Tak wajib kita tahu berapa orang nabi yang diutus oleh Allah. Demikian juga rasul. Yang wajib diketahui ialah yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, iaitu 25 orang rasul. Daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada ke-25 itu ada 5 orang rasul yang disebut sebagai ulul azmi, kerana beratnya cabaran yang diterima ketika memimpin umatnya
menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Rasul Ulul Azmi? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, lagi Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kelalen pula. Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ni tuan-tuan berdakwah 800 tahun. Pengikutnya tak sampai 80 orang, setengah riwayat kata. Kalau ikut ukuran zaman sekarang tuan-tuan, hilang deposit. Punya payah tuan-tuan, beratus tahun kempen, tak ada siapa nak sokong dia. Itu kalau kita dah kecewa kot. Macam Nabi Yunus, Nabi tuan-tuan, dia manusia. Dakwah orang tak peduli. Fed up dia, kecewa, merajuk dia tuan. Merajuk, keluar daripada kampung dia tu, naik kapal. Kerana merajuknya itu, Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan dalam Quran pun disebutkan, kena campak dia daripada kapal tersebut, duduklah dia di dalam perut ikan paus. Walaupun kisah ni ada orang yang tak percaya tuan-tuan, tapi kisah disebut oleh Al-Quran, dia berlaku. Dalam ikan paus itulah kemudiannya beliau menyebutkan satu kalimat yang cukup bernilai dan berharga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian selepas dikeluarkan balik daripada perut tu tuan-tuan, ada riwayat kata 40 hari. Quran tak sebut berapa hari, wallahu alam. Barulah dia balik semula ke kaumnya untuk berdakwah semula. Jadi berdakwah ni tak boleh kecewa. Nabi Nuh, akhirnya yang selamat itulah 80 orang tu. Yang lain semua kena banjir besar. Cukup menarik sebenarnya tuan-tuan kalau ada kisah Nabi-Nabi ni. Mungkin lepasnya habis ni kita ambil kisah Nabi-Nabi pula lah kot. Dah lama tak mengajar kisah Nabi-Nabi. Dulu ada satu masjid saya mengajar kisah Nabi-Nabi, saya kaitkan dengan sejarah dunia tuan-tuan. Kita kaitkan dengan sejarah dunia. Sebab kisah-kisah Nabi-Nabi ni tuan-tuan, dia hanya disebut di dalam Al-Quran. Kerja kita lah, cendekiawan ni tuan-tuan, bukan kita ni lah, para sarjana ni, untuk mengkaji sebenarnya betul tak betul Nabi Adam dekat mana tempat dia, ada tak tinggalan sejarah dia. Nabi Musa siapa? Orang barat tuan-tuan, biblical studies tu, kajian Bible tu, mereka keluar geran berjuta-juta, berbilion untuk buat kajian kisah-kisah yang berlaku di dalam Bible tu. Majalah National Geographic tu, keluaran National Geographic Society Amerika Syarikat tuan-tuan, dia keluarkan geran kaji Nabi Ibrahim ni ada ke betul. Dia hantar pengkaji-pengkaji tu pergi ke Iraq, dekat Babylon, tengok tinggalan dia, bekas-bekas dia ada ke tak ada. Kemudian daripada Babylon, Nabi Ibrahim tu pergi mana? Pergi ke Turki, diikut jejak Nabi Ibrahim tu sampai ke Turki. Sampai Turki pergi mana? Turki pergi ke Kan'an dekat Palestin, diikut jejak tu, tengok ada tak kesan-kesan tinggalan dia dekat situ. Pergi kat Mesir, balik lagi daripada Mesir, sampai macam itu sekali tuan-tuan. Kisah Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Keluaran, dalam Bible, The Book of Exodus, dia kaji Nabi Musa ni hidup pada zaman Fir'aun siapa. Yang popular kata Fir'aun Ramses kedua, sebenarnya bukan, lebih awal lagi zaman dia.
Mungkin ada zaman Musa jugalah kot. Sebab Musa tu pun ada dia punya makna-makna dalam bahasa Mesir purba. Dia orang kaji tuan-tuan. Setiap peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Musa tu betul ke tak betul yang Bible cerita? Betul tak? Pada waktu malam ada satu angin keluar membunuh semua anak-anak lelaki daripada kalangan keluarga kaum Fir'aun, tetapi anak-anak Bani Israel selamat. Sebab apa? Dia kaji secara saintifik, dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku. Ada satu penduduk kat kampung dekat Afrika tu tuan-tuan, bangun pagi anak-anak lelaki dia orang mati. So ahli sains buat kajian, rupanya ada gas beracun. Jadi dikaitkan dengan kisah zaman Nabi Musa itu. Dah datang daripada mana gas beracun itu? Dia tengok kronologi sejarah tuan-tuan. Pernah berlaku satu letupan gunung berapi dekat kepulauan kat Laut Mediterranean tu lah. Kemungkinan dia punya debu-debu tu disebarkan oleh angin pergi dekat Mesir dan membunuh mereka yang tidur dekat tingkat-tingkat yang tertentu. Sebab tu arahannya kepada Bani Israel, kena tidur di tingkat atas. Contoh, dikaji tuan-tuan. Pergi ke Laut Merah tu, betul ke laut tu terbelah? Macam mana boleh berlaku terbelah tu? Hebat tuan-tuan. Kita orang Melayu, bukan orang Melayu lah, orang Islam, tak sudah gaduh pasal maulud Nabi bid'ah tak bid'ah. Sejak daripada dulu sampai sekarang. Orang Kristian dah kaji Bible dah sampai ke peringkat itu. Kita masih bergaduh pasal bid'ah tak bid'ahnya, nisfu Syakban dan sebagainya tuan-tuan. Tak sudah. Pasal tu orang Islam tak maju-maju sampai sekarang tuan. Gaduh je kerja. Gaduh benda yang remeh, benda yang telah selesai. Dan juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul. Kitab yang diturunkan termasuklah suhuf. Suhuf-suhuf yang diturunkan kepada rasul-rasul. Kitab itu adalah jamak bagi suhuf. Maknanya kitab itu adalah himpunan kompilasi suhuf-suhuf, lembaran. Suhuf ni lembaran. Lembaran-lembaran dikumpulkan, diikat, dijilid, jadilah kitab. Jadi suhuf-suhuf yang diturunkan hingga menjadi kitab Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang masih ada sebahagiannya sampai sekarang ni, tetapi telah berlakulah campur tangan manusia di dalam kitab Taurah. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang kemudian tiga-tiga ni dihimpunkan menjadi Bible. Kitab Taurah tu kitab Perjanjian Lama, Old Testament. Kitab Injil itu The New Testament, kitab Perjanjian Baru. Kitab Zabur itu The Book of David, tak silap tu ya, kitab Mazmur. Sebab kitab Zabur ni dia hanya mengandungi doa-doa yang diajarkan kepada Nabi Daud alaihissalam, King David, dihimpun. Dan kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita percaya kitab Quran lah satu-satunya kitab yang masih lagi tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Seperti mana yang kita dah belajar pada pertemuan yang lepas, kitab yang lepas kita dah habis belajar tentang Quran. Adapun kitab-kitab yang lain, contoh macam kitab Vedas, Puranas, itu mungkin juga kemungkinannya adalah himpunan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu.
tetapi sudah masuk campur tangan manusia yang terlalu banyak, sehingga hilang dia punya keaslian, terus hilang terus. Sama juga dengan kitab Avesta, Korde Avesta dan beberapa Avesta lagi yang diturunkan kepada orang Majusi, kepada Nabi Zarathustra, pun dah masuk campur tangan manusia yang terlalu banyak. Itulah, kemudian itu je lah. Kalau Buddha asalnya di Hindu, kemudian dia mengaku mendapat jalan kebenaran, mengaku menjadi Buddha, mengaku jadi Nabi jugalah. Wallahu a'lam. Itu semua kitab-kitab. Kalau kalau ceramah Maulud Nabi tu 2-3 kalilah juga saya ceritakan tentang kebenaran kitab Al-Quran yang menyatakan bahawa kitab-kitab yang ada dalam dunia ni, termasuklah kitab orang Hindu dan juga kitab Buddha dan juga kitab Majusi, ada menyebut tentang kelahiran Nabi akhir zaman yang semua menuju kepada sosok tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada kupasan dan ada orang buat kajian dan mengeluarkan beberapa buku mengenainya, tuan-tuan. Jadi kita beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul dan kepada kitab-kitab, dengan arti kata kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala ada menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Bukan bermaksud kita kena beriman dengan kitab Bible yang ada sekarang ni. Kita beriman bahawa Allah pernah menurunkan kitab kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud. Dan Al-Quran itu yang disebut sebagai the final revelation, wahyu yang terakhir, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita bersaksi bahawa mereka semua, iaitu nabi-nabi itu semua, berada di atas jalan kebenaran yang nyata. Kalau kita tengok sejarah nabi-nabi, tuan-tuan, betul lah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sesungguhnya kami telah bangkitkan bagi tiap-tiap umat itu rasul, ani'budullah wajtanibut taghut, untuk mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhkan kemelampauan. Taghut itu melampau, iaitu kemelampauan terhadap keesaan Allah. Tugas nabi-nabi daripada dulu, tuan-tuan, sejak daripada Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Nuh tu zaman mula-mula orang mula menyelewengkan akidah syirik. Maka sama je semua nabi-nabi. Prinsipnya ialah la ilaha illallah. Itu semua nabi-nabi, tuan-tuan. Sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain diubah. Agama Yahudi, tuan-tuan, dah tidak lagi berpaksikan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka ada kuasa Tuhan, boleh mengeluarkan hukum sesuka hati, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mengharamkan riba kepada orang Yahudi tetapi menghalalkan riba untuk orang yang bukan Yahudi. Maknanya dia boleh ambil riba daripada orang yang bukan Yahudi, padahal Allah Ta'ala mengharamkan riba untuk semua. Itu kerja pendeta dia, mempertuhankan Uzair, mempertuhankan dia punya pendeta-pendetanya. Sama dengan orang-orang Nasrani yang telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke peringkat ketuhanan sebagai anak Tuhan. Allah Tuhan Bapa, kemudian Ruhul Kudus, 3 dalam 1, 1 dalam 3, konsep Trinity.
Agama Islam pun sama, tuan-tuan. Ada golongan-golongan yang cuba mempertuhankan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke peringkat hendak mempertuhankan Nabi Muhammad. Kalau tidak mempertuhankan Nabi Muhammad pun mempertuhankan wali-wali keramat. Bukan dikata wali keramat tu sebagai ilah, tak, tapi wali keramat tu dianggap sebagai wali yang boleh memberi pertolongan, memberi bekas dan sebagainya. So mereka pergi ke kubur wali-wali, mereka membuat upacara-upacara di kubur para wali itu, tuan-tuan, bertawaf di kelilingnya, berkorban kepada kubur wali-wali itu dan sebagainya. Itu mempertuhankan manusia lah. Syirik. Cumanya agama Islam ni, tuan-tuan, Rasulullah SAW menjanjikan tiap-tiap 100 tahun akan ada dibangkitkan seorang mujaddid yang akan meluruskan kembali agama ni. Agak nak menyeleweng aja, akan adalah mujaddid ulama besar, ulama muktabar yang akan membetulkan balik mana yang nak menyeleweng tu. Akan ada sampai akhir zaman, tuan-tuan. Itu keistimewaan agama Islam. Yang lain-lain semua dah sampai memperingkat mempertuhankan Nabi itu dijadikan sebagai level ketuhanan, tuan-tuan. Itulah ada perbahasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 285 yang selalu kita baca ketika tahlil, amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi. Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan lain rasul-rasulnya. Kita tak beza-bezakan di antara satu rasul dengan satu rasul. Nabi Isa rasul, Nabi Muhammad pun rasul. Nabi Isa hamba Allah, Nabi Muhammad pun hamba Allah. Kita tak membeza-bezakan di antara mereka. Cuma biasalah, dalam sekelompok manusia tu pasti akan ada satu ketua. Surau ni pun ada dia punya pengerusinya. Jadi pengerusi rasul-rasul ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Mursalin ataupun ketua bagi rasul-rasul. Ahli kiblat adalah orang Islam dan beriman. Wa nusammi ahla qiblatina muslimin mu'minin. Okey, kita azan.
Ada soalan ke? Malaikat ni suatu zaman Nabi pernah menang adil waktu Nabi Yusuf. Adakah mungkin malaikat pada masa sekarang ini pun mungkin dia menyerupi manusia timbul di kalangan masyarakat kita? Okey. Kalau kita tengok pada nas-nas tuan, malaikat ni sentiasa ada. Pertama yang kat sebelah kita ni lah, yang mencatatkan segala amalan kita. Kemudian yang duduk sebelah tuan-tuan ni, mengepak semua ni, menaungi orang yang sedang menuntut ilmu ni. Kita menuntut ilmu ni, malaikat akan mengepakkan sayapnya, berhimpun ramai kat sini tuan-tuan. Sebab dia diperbuat daripada cahaya 1000 pun tak kisah. Dia boleh muat punya. Tak percaya tuan-tuan ambil 10 torchlight, suluhkan satu tempat. Boleh masuk tak semua cahaya ni? Boleh kan? Itu sebab dia pula cahaya. Jadi pada zaman Nabi SAW, malaikat datang dalam rupa bentuk manusia. Dan ada hadis-hadis sahih yang Nabi menceritakan zaman sebelum Nabi ada malaikat yang datang dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia. Jadi kalau tuan-tuan buka antara dalam kitab Riyadhus Salihin, dia ada beberapa hadis yang menceritakan tentang malaikat yang datang dalam rupa bentuk manusia. Dan tak mustahil pada zaman kita kalau ada yang datang dalam rupa bentuk manusia. Cuma kita tak tahu. Kita tak tahu. Mungkin orang tu ada kat England. Malaikat tu rupakan orang yang muka kat England tu duduk di sini. Contoh. Dan kita tak perasan dan sebagainya. Tak mustahil malaikat datang pada zaman kita dalam bentuk manusia dan sebagainya. Cuma kita tak boleh tahu dan tak dapat tahu tuan-tuan. Allah alam. Wallahu a'lam. Tak ada siapa boleh mengesahkan. Tak ada siapa yang boleh mengesahkan adakah peristiwa-peristiwa ajaib yang berlaku itu malaikat ataupun bukan. Mungkin Allah mengutuskan malaikat, mungkin Allah mengutuskan jin yang soleh. Wallahu a'lam. Sebab jin pun termasuk malaikat, makhluk yang gaib. Jadi memang tak ada siapa pun boleh memastikan malaikat ke apa ke, kecuali memang turun dalam atas Kaabah tu dia turun. Allah alam, itu pun Allah alam. Tak mustahil benda tu, cuma tak boleh nak dipastikan. Betul tak? Betul. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, Dr. Ali Jum'ah pun salah seorang keturunan Nabi. Syekh Ali Jum'ah kata keturunan Nabi dalam dunia ni lebih kurang ada 40 juta. Setelah berlalunya 14 kurun, berkembang tuan-tuan, ada 40 juta. So kalau kita tumpu pada seorang yang lagi 39 juta tu macam mana? Nak letak mana? Itu satu. Yang kedua, keturunan Nabi ni biasanya dia ada marga dia. Macam yang kecoh ni Al-Idrisi, kemudian Al-Yahya, Jamalul Lail contoh. Biasa pangkal namanya ada Sayyid atau Syed, Syarifah ataupun Syekh. Dan ada yang tak bubuh pun, macam Syekh Ali Jum'ah, tak bubuh Sayyid Ali Jum'ah. Syekh Ahmad Rashuni, bekas ketua ulama sedunia yang menggantikan Syekh Qaradawi, pun keturunan Nabi tapi tak bubuh Sayyid depan keturunan dia. Kita ni tuan-tuan, dalam setengah budaya
Lahir malam Jumaat dibubur Sayyid. Said. Sebab apa Said? Sebab dia lahir malam Jumaat, bukan kerana dia keturunan Nabi. Sebab dia lahir pada malam Jumaat, dibubur Said dan sebagainya. Dan kebiasaannya ada di antara marga-marga ini tuan-tuan, Al-Idrus ke Al-Attas ke apa ni, dia akan ada surat atau serat, kata orang Jawa serat lah, serat kekancingan. Dia ada surat yang menunjukkan dia punya salah silah dia, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis Nabi SAW yang Nabi sendiri kata dia tak dapat nak menjamin anak dia sendiri Fatimah tu Zahra, walaupun dia anak Nabi, binti Nabi Muhammad, selamat daripada syurga atas dasar keturunan dan nasab. Itu keturunan Rasulullah. Memang ada keturunan Rasulullah, memang ada. Sebab Rasulullah meninggalkan zuriat tetapi melalui jalur matriarki ataupun bukan patriarki, jalur perempuan, iaitu kepada Fatimah Az-Zahra. Anak Nabi, anak Nabi yang lain macam Zainab dan sebagainya tuan-tuan, tak ada keturunan. Yang ada dilahirkan keturunan Fatimah je. Tapi bila dibinkan, akhirnya binnya pergi Sayyidina Ali. Dia tak ada pada bin Rasulullah, bin Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebab tu orang nak kaitkan dengan keturunan Nabi, dia akan kepada binti Fatimah, bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Ada hikmahnya kenapa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mentakdirkan lahirnya keturunan binnya itu kepada jalur patriarki, jalur lelaki. Tuan-tuan bayangkan kalau Nabi ada meninggalkan anak laki-laki hidup dan meninggalkan keturunan, mungkin ada Syiah 2. Akan ada orang mengagung-agungkan sampai ke peringkat yang melampaui batas, sebagaimana setengah-setengah orang Syiah mengagungkan keturunan Nabi sampai ke peringkat yang melampau-lampau imam-imam mereka. Jadi pada dasarnya keturunan Nabi itu ada, tapi bukan seorang, bukan dia seorang. Ramai lagi tuan-tuan. Syarifah, siapa tu pelakon tu? Syarifah tak, Syarifah ini kot. Kalau betul dia Syarifah ini, ada marga dia, dia kaitkan keturunan Nabi. Ni yang baru kahwin baru ni. Alah, yang berlakon cerita Sepet tu, Syarifah Amani Al-Yahya. Dia marga dia Al-Yahya tuan-tuan. Syarifah Amani pun kalau ada marganya keturunan Nabi juga. Apa lagi? Itu je tuan-tuan. Walau bagaimanapun keturunan Nabi ataupun disebut sebagai ahli bait Nabi. Ahli bait Nabi ni memang ada sebut di dalam Quran tuan-tuan. Dalam yang kita baca kat tahlil tu, wa tahhirukum tathira tu, itu ayat tu menuju kepada keluarga Nabi. Tetapi para ulama, kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dia kata ahlu bait Nabi itu nak dibersihkan sesucinya bukan sahaja Fatimah, Sayyidina Ali dan keturunannya, tetapi ahli bait Nabi termasuk semua isteri-isteri Nabi, termasuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi bagi orang Syiah, ahli bait hanyalah Ali, Fatimah, Rasulullah, Hasan, Husain dan keturunannya. Kebetulan keturunan hanya ada daripada jalur Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Keturunan Sayyidina Hasan biasanya dia pergi ke sebelah barat sampai ke Morocco. Itu ada kerajaan Al-Idrisiyah satu ketika dulu. Itu kerajaan daripada itu Raja Jordan. Itu keturunan Rasulullah. King apa tu sekarang ni? King Hussein ke? Bukan. Raja Hasan ke siapa?
Itu dia Bani Hashim. Sebab tu dia kata dia the Hashemite Kingdom of Jordan. Sebab dia asal daripada Syarif Mekah. Dari segi politiknya kalah, mereka lari ataupun mengungsi pergi ke Jordan, diberikan oleh British tanah dekat Jordan yang masa tu tanah kontang, tak ada apa hasil pun. Bani Sa'ud menawan kawasan Hijaz. Akhirnya Bani Sa'ud membentuk dinasti di tanah Arab, menguasai Mekah dan Madinah. Yang asalnya Syarif Hussein tu yang menjadi ketua dekat Hijaz itu, daripada keturunan Nabi tu, pergi ke Jordan. Kerabat dia Raja Jordan tu keturunan Nabi juga. So keturunan Nabi ni banyak, bukan seorang je. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kita punya selawat lah. Yang disebutkan dalam tahiyat pun Ali Muhammad tu, keluarga Muhammad. Cuma ulama dia bincang, yang dimaksudkan dalam selawat tu Ali Muhammad tu adakah keturunan keluarga Nabi yang tertentu, ataupun siapa-siapa saja yang ada susur jalur keturunan Nabi. Baru ni pun kecoh kan, kata Queen Elizabeth pun keturunan Nabi, ada darah keturunan Nabi, sebab berlaku perkahwinan ketika zaman Andalus dulu. Ketika Andalus tu jatuh, ada seorang puteri keturunan Nabi kahwin dengan raja Eropah, sehingga akhirnya lahirlah keturunan Queen Elizabeth. Itu pula ada pula kata Queen Elizabeth keturunan Fir'aun lah, macam-macam lah tuan-tuan. Pokoknya kita keturunan Nabi Adam. Wallahu a'lam. Okey, kita akhir dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr alladziina amanu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim.